Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد على كل حال اللهم احفظنا بالإسلام قائمة واحفظنا بالإسلام قاعدة واحفظنا بالإسلام راقدة ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم waj'alhum ayatan wa ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan manusia di dalam keadaan manusia itu ada yang beriman kepadanya dan ada yang tidak beriman kepadanya. Dan di dalam orang yang beriman itu ada yang mereka senantiasa benar-benar duduk di atas ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti menjadikan Allah Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan yang pertama bagi ajaran agama. Maknanya dia adalah ahlu tiba' yang sentiasa ikutnya jenjak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada tunjukkan daripada Rasulullah berbentuk perkataan ataupun berbentuk perbuatan ataupun berbentuk akuan. Senantiasa mereka ini ikut dan patuh, turut dan taat. Sama ada dalam masalah pegangan, sama ada dalam masalah amal ibadat, muamalat, munakahat, jinayat dan sebagainya. Daripada
bab-bab yang sakut paut dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kumpulan lagi di kalangan mereka yang beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak menjadikan asas bagi mereka Alkitab was Sunnah mendahului di atas apa-apa. Bahkan mereka itu mendahului akal fikiran mereka di atas Alkitab was Sunnah, dan dengan berbagai-bagai alasan, berbagai-bagai hujah, mereka senantiasa membelakangi terhadap kitab Allah Ta'ala dan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dalam pegangan mereka, amal ibadat mereka, munakahat, jinayat, dan muamalat dan sebagainya, mereka itu senantiasa mendahului akal fikiran mereka, perasaan mereka, dahulu daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan menjadikan sebagai Tuhan nak cubakan akan kita sebagai manusia. Tetapi yang berjaya dunia maupun di akhirat nanti, iaitu golongan yang asas yang kita sebut golongan yang pertama. Rugi yang sangat rugi mereka yang berlandas di atas dasar golongan yang kedua. Maka kita pilihlah, kata kita ni sebagai manusia, di manakah yang kita nak duduk. Pada akhir hidupan kita dalam dunia, dalam arti kata, umur dunia ni tak berapa lama lagi lah kalau kita tengok dengan alamat tandaan kata dia akan dibangkitkan kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah beberapa fitnah, timbullah beberapa perkara yang haru-hara dalam urusan agama itu utama dan dalam urusan-urusan yang lain. Supaya nakwi manusia itu boleh tahu kata hendak istiqamah di atas agama Allah Ta'ala itu bukan perkara yang mudah. Kita nak berlandas jejak di atas dasar keaslian yang bersih yang dibawa datang oleh sahibus syariah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang bukan mudah. Senantiasa kita kena duk minta daripada Tuhan dan senantiasa kita duk cari perkara tersebut dan senantiasa kita bersabar nak bawa perkara yang kita berjumpa dengan alasan-alasan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang disuruh dan syarah beri keterangan penerangan oleh warasatul anbiya yang benar-benar maka saka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi pada masa yang kita duduk ni, kali perjumpaan kita sekali ni, kita mari nak beri kupasan sedikit terhadap seorang ustaz lah kita kata, kerana kita hormat kepada dia nisbah umur. Akan tetapi kebenaran yang wajib kita beri penerangan tidak kira umur tua ataupun muda. Pasti kita kena beri alasan. Kerana orang tua pun dia teringkatkan diri dia
cakapan dia, pikiran dia dengan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang muda pun gitu juga. Kebenaran tidak kira umur, tidak kiranya pangkat, tidak kiranya nasab. Tak. Kebenaran iaitu kiranya kata dia itu bergantung kepada alasan daripada Allah Ta'ala dan Rasul ke tidak. Itu adalah perkara yang kita sebagai orang Islam kena tanam di dalam jiwa kita, hati kita. Jadi seorang ustaz ni dia banyaklah ceramah dan menyuruhkan manusia tu kepada agama kita lah dengan cara umum. Akan tetapi dasar yang dia itu senantiasa nak bawa, dia tak selaras dengan akidah yang dibawakan oleh tokoh-tokoh ulama salaf. Senantiasa dia tak berinya ruang kepada ulama salaf untuk nak mengajakkan kepada jalanan salaf tentang pegangan dan masalah amal ibadat. Kerana sebab yang jadi gini ni, kerana kita tak pernah belajar kitab salaf daripada ulama yang berakidah salaf. Walaupun dia tu orang beranak lepas daripada qurun mufaddalah, qurun 3 awal, sekalipun begitu, akidah mereka adalah aqidatus salaf. Dia tak pernah belajar kitab ulama salaf dan tak pernah belajar jalanan salaf dan tak pernah belajar daripada orang yang daripada guru orang yang beraqidatis salaf. Dengan sebab itu dia tasawurkan dalam akal fikiran fahaman dia, kata salaf ini mengikut apa yang ditayangkan oleh ulama'il khalaf. Ulama'il khalaf dia meletakkan kata salaf ini jalanan begini. Sebenarnya apa yang ditayangkan oleh ulama'il khalaf, apabila kita buat kajian dan kita talaqi ilmu daripada ulama-ulama salaf sendiri, mana ulama yang beraqidatis salaf sendiri, seolah kata perkara lain-lain. Yang ini ke depan, yang ini ke belakang. Yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Dengan sebab kita faham qasirah, qasir, mana sempit dan sikap, membawa kepada kita itu suka mengeluarkan perkara-perkara yang tak benar terhadap orang yang kita lihat kata dia tak serupa dengan kita. Kita gelarkan dia, tuduhkan dia dengan berbagai-bagai tuduhan. Ini adalah perkara yang tak layak lah. Perkara yang tak sesuai kita sebagai guru, sebagai ustaz, sebagai orang yang nak bawa rupa kepada umat masyarakat, kata kita bawa agama. Ini adalah kita kena insaf lah. Muhasabah diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak boleh nak kira kata orang yang ikut kita ramai mana. Kita tak boleh nak kira kata orang yang duduk dengar kita mengajar tu banyak mana. Itu bukan ukuran. Kalau kita ukur di situ, benarlah mereka yang tak mahu nak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai alasan itulah tu. Dengan sebab itu tepat ukuran bagi umat Islam iaitu
kebenaran daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri kena muhasabah diri. Adakah benar? Kerana orang yang cakap tak benar, dia tahu kata dia tak benar. Dia tahu dalam hati dia kata benda tu tak benar. Dia nak susuk kepada diri dia tak boleh, apatah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka video ni, perjumpaan kali ni untuk nak mengingati sesama kita orang beriman ini, walaupun kita ni nak mengingati mereka yang atas daripada kita ni sebuah umur, akan tetapi tak ada jadi kesalahan apa. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingati Walid ibn al-Mughirah, jauh jarak di antara umur Walid ibn al-Mughirah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ada qudwah, ada jalan, ada contoh tauladan. Bukan makna kata kita buat dengan asywaiyah, buat dengan tidak adanya tempat yang kita tengok sebagai qudwah, itu bukan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis yang sabit daripada baginda alaihi salatu wassalam, man qala li akhihi ma laysa minhu askanahu Allahu fi darghatil khabal. Kita cuba muhasabah diri kita molek dengan itu hadis. Siapa dia kata kepada saudara dia perkara yang bukan-bukan, perkara yang saudara dia itu tak kena mengena dengan apa yang kita kata terhadap dia, seolah kata kita tuduh kepada dia, Allah Ta'ala akan letakkan kita di satu tempat nama Darghatul Khabal. Katanya alim ulama, Darghatul Khabal makna kata tempat yang beripung usah ahli nar. Ini sebagai janjian, tawa'ad Allah. Allah Ta'ala janji, terkadang Allah Ta'ala ampun. Akan tetapi, nak dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhenti di atas beberapa sebab-sebab. Bukan semata-mata Tuhan nak ampun dengan tidak adanya sebab. Sungguh Allah Ta'ala boleh buat apa yang tak sakut paut dengan sebab pun. Akan tetapi nisbah bagi kita, pasti kena ada kita muqaddimahkan gapo. Kerana masalah sakut paut dengan anak Adam alaihi salam. Anak Adam. Kalau anak Adam tak maaf, Tuhan tak di satu beripung tepat yang orang berdosa di kalangan ahli neraka. Sehingga bila? Hatta yakhruja mimma qal. Sehingga keluar daripada mulut seorang yang kata kepada saudara dia benar bukan-bukan, sehingga keluar perkataan itu daripada lidah dia. Dengan sebab itu, kita nak mengingati, walaupun umur banyak, walaupun pangkat tinggi, walaupun setara mana, ini bukan kalam kita. Ini adalah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihzar. Takwa kita, tunduk kita kepada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tunduk kepada saya. Tak. Saya tak ada nak tunduk kepada saya, kita pakai nak tunduk. Saya pun kena tunduk kepada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang tua sendiri pun kena tunduk kepada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ni tak benar. Sebab itulah wajib kita kena berinya kupasan balik, supaya tak diulangkan pula kepada umat masyarakat sehingga membeci setengah di atas setengah. Kita kalau nak bawa ajaran yang mukhalafah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada pegangnya kita, ibadat kita, falyatafaddal. Dia nak boleh sekat kita. Siapa nak boleh nak mentahankan kita? Tak ada. Akan tetapi kita sebagai sunniyin ahli tiba' yang nak turutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap jakah, setiap jalan ni, terutama masalah akidah dan ibadat dia dan lain-lain lagi, pasti kita kena bangun. Bangun apa? Bangun untuk berikan alasan supaya iqamatul hujjah, supaya nak mendatangkan hujjah kepada umat masyarakat kata kita telah buat kerja.
malaikat senantiasa tanda dengan izinan Allah Subhanahu wa taala dan akan dikemukakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amanah kita. Seorang ustaz ni, saya sendiri dengan syaksi, lama mari dah, bukan setahun dua. Bertahun-tahun kita dengar daripada percakapan dia. Perkara yang bukan-bukan. Yang dia itu meletakkan perkara itu kepada orang yang tak sependapat dengan dia. Sedangkan pendapat yang tak serupa dengan dia tu, pendapat salafus salih, tak ada syak. Akan tetapi kita kurangkan ilmu, dalam arti kata kita tak pernah mengaji belajar daripada kitab mereka, daripada tokoh ulama mereka, membawa kepada kata kita tasawur terhadap mereka, benda yang tak sesuai kita nak tasawur terhadap mereka, kena dengan wakil. Sehingga tertanam dalam hati kata kita ni mereka adalah mujassimah, musyabbihah, mereka yang bodoh dan sebagainya. Banyak daripada pendapat-pendapat, perkataan-perkataan yang kita itu letak terhadap mereka ini. Sedangkan kita ni tak aku kezaliman, tak kira salaf ataupun khalaf. Siapa dia zalimkan orang khalaf, kita tak aku. Yang kata zalim terhadap orang salah, kita tak aku. Hak ni pun kita tak aku. Kerana kezaliman kita tak aku. Dan kita tak akan kata perkata malaikat benda yang kita tahu. Malaikat perkara yang kita kata tadi itu kita ada alasan dia. Walaupun alasan tu kita nak bawa datang sekali ataupun kita nak takhir al-bayan daripada tu, tu terhenti di atas cara yang kita nak bawa. Tetapi pasti hak kita kata ada. Kerana manhaj kita, jalannya kita tengok dua belah. Bukan kita tengok sebelah. Dan kita asli daripada kumpulan ahli kalam, daripada orang yang jalan mengikut ahli kalam, khalaf. Tetapi kita apabila kita mengaji daripada kitab tokoh ulama salaf, daripada ulama yang beraliran salaf, kita faham kata salaf ni lebih a'lam wa ahkam wa aslam. Tiga-tiga sifat ni ada di dia. Kenapa boleh kata ada belaka? Kerana sahabat duduk sini, tabi'in duduk sini, atba'it tabi'in duduk sini, imam a'immatul arba'ah duduk sini, imam a'immatul hadis duduk sini, kulluh, semua tidak dikecualikan. Yang mereka ini apabila kita sebut tak tersunyi ilmu dia ya Allah Ta'ala bagi kepada mereka ini, tak tersunyi, mana tak terlepas kita dengan mereka. Nak boleh fahamnya agama, pasti kita kena faham mengikut apa yang dibawa datang ni. Akan tetapi apabila kita nak jalan ni, orang pun duk jalan pun mengikut jalan ni ini, kita tak mahu nak jalan seperti jalan ni, kita nak jalan mengikut ulama il-khalaf, jalan yang mengikut ahli kalam, kita nak heret juga mereka duduk sekali dengan kita. Mana boleh lagu tu? Mana boleh kita di antara hak ni jalanan kanan, depan dia ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalanan kiri, depan dia tidak ada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ada alim fulan illan, boleh kata. Orang alim tu orang alim ni boleh kata, tapi Rasulullah tak ada sekali. Yang kita ada di sini. Nampak tu tak? Ini masalah yang terang di antara ahli tiba, ahli tidak. Di antara orang yang ikut jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang rengka dalam agama. Kita tak usah sebutlah galik ke daripada jalan ni orang kiri ni ataupun ahli ibtidak ni fuak rengka ni. Apabila dia nak kemukakan kepada ummah, dia wari tempat yang muttafaqun fih. Benda yang ittifaq padanya. Wari masalah sapuh rambut. Wari masalah kita baca Quran dengan cara sirri ataupun dengan cara menyaring ataupun dengan cara memperlahan. Baca bismillah dan sebagainya. Wari perkara yang ada asal, sama-sama ada dalil. Apa yang khilaf tanawu'.
Ya wari gitu, wari gini, wari gitu, wari gini, supaya awamun nas tak sempat apa yang dia nak bawa. Sebenarnya yang nak bawa iaitu apa? Benda yang tak sakut langsung dengan agama. Tidak ada nas asli. Tidak ada asas dimula lagi apa yang mereka itu nak kerja. Sebab itulah makr. Cara putar belik mereka, helah mereka. Alhamdulillah sekarang orang yang berakidah salaf pakat khabar. Hingga awamin nas pun di kalangan orang ikut salaf ya khabar. Kenapa? Kerana guru-guru dia senantiasa buat kerja sungguh. Beri keterangan, beri alasan, beri huraian. Kerana manusia ni dia tak suka dengan kejahilan. Dia tak suka dengan kegelapan. Dia tak suka dengan cara yang sempit. Tak. Dia suka pada benda yang luas. Sukakan kepada benda yang jadi cahaya. Sukakan kepada keadilan. Zalim tak mau. Ini tabiat manusia, fitrah manusia. Dengan sebab itu apabila tokoh ulama sunnah naik mari sama ada di negara Malaysia ataupun di Thailand, di Fatani dan sebagainya, mereka apabila kita pancarkan cahaya sunnah da'iyan ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mengajak pada jalan Allah Taala dan Rasul, akan habis. Sebab itulah mereka senantiasa dusta, senantiasa buat angkara, senantiasa tutupkan, senantiasa buat perkara-perkara yang mereka itu boleh nak buat supaya nak jagakan apa kita orang awam mikir sendiri. Dia nak jaga gapo, boleh dia kecek ni, kita nak dengar tengok dia kecek lagu mana, insya-Allah taala. Ini saya sebagai tautiah muqaddimah. Kata kita ni tahu hak mana hak khilaf. Dalam majlis kita tak pernah kecek masalah khilaf yang muktabah. Khilaf muktabah kita tak kecek. Tetapi yang mereka itu kata masalah khilafiyah, sedangkan khilaf di antara sunnah dan ibtidak dan bid'ah. Mereka ini pilih jalan ni hak nak ibtidak, nak buat rangka bid'ah, tapi kata ini masalah khilaf. Itu bukan masalah khilaf ayuhan nas, wahai manusia, bukan masalah khilaf. Khilaf di antara jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jalan yang bukan Rasul. Kita pilih jalanan bukan Rasul. Adakah patut layak bagi kita? Ini saya bercakap ni jangan duk sakut paut dengan gapo. Ni dinillah subhanahu wa ta'ala. Jangan sakut paut dengan pangkat. Jangan sakut paut dengan puak. Jangan sakut paut dengan orang. Jangan sakut paut dengan demo tu demo ni. Tak. Ini kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengan Tuhan kita. Kita nak cari benar-benar. Kita jalan seperti para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang sanggup nak hijrah sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal tanah air, tinggal pangkat, tinggal kekasih, tinggal ni. Kenapa? Kerana nak turut benar-benar. Ini kita ada kecek di atas din Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu saya bercakap di atas satu sa'i. Tak ada bercakap kot tu kot ni. Nampak tu tak? Kerana kita bercakap ni khalisan liwajihil karim. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada hak lain. Allah fashhad. Minta Allah Ta'ala menyaksikan apa yang kita kata yang ada dalam niat kita. Jadi, 2-3 hari baru ni, mengikut apa yang sampai kepada saya lah, ada seseorang daripada orang yang kurang sedikit cara mikir. Apabila orang kurang sikit cara mikir ni, dia habis hujah. Bagaimana dia nak buat? Dia tak nak ikut benar-benar, dia tak boleh nak ikut. Sebab dia duk gatung dengan apa? Gatung dengan asabiyah dia. Gatung dengan fanatik dia. Dia duk gatung situ, dia nak ikut benar-benar tak boleh. Yang nak buat lagu mana apabila habis hujah? Dia bawa datang kepada majlis kita ni satu video. Sebenarnya kita tak ada gapo dengan seorang ustaz ni. Kita mulia alal aini war ras. Tak ada gapo. Selama mana dia tak zalimkan kepada saudara Islam. Kita tak sama-sama orang Islam tak boleh zalim pergi mari. Jangan dak zalim pergi mari, tak boleh buat zalim pergi mari gitu, tak boleh.
Kita nak bercakap, biar bercakap benda hak sungguh. Jangan bercakap benda tak sungguh. Nampak je tak? Kita bercakap benda hak sungguh. Okey lah. Kita boleh rujuk. Sebab kita boleh jadi salah. Boleh jadi gitu, boleh jadi gini. Itu masalah. Mereka ini ni, daripada orang kurang sikit cara mikir ni, kalau kita nak kecek dengan bahasa satu lagi, kurang akal ni, apabila habis hujah, dia bawa data orang tu. Dia waktu baik gambar orang ni. Itu nak rakyat kata kelemah. Tidak ada jalan yang lain. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yaftakhir, kita rasa gembira, rasa kata kita pergi kena jalan sepanjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan. Apa? Apabila kurai habisnya, apa nama? Habisnya hujah depan Nabi, dia buat lagu mana? Rasulullah ni orang gila. Muhammad ni orang gila, Muhammad tak ada saing, Muhammad tak ada akal, Muhammad gitu, Muhammad gini. Sebab itulah Tuhan kata, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tak ada datang mari kepada ini dunia mana-mana rasul, malaikat orang yang kurang akal fikiran, mengejek, menganyi, waktu baik segala-gala benda yang dia kuasa waktu baik. Buat apa? Kerana nak mematahkan semangat. Hasya lillah. Sama sekali tak jadi. Mimpi kamu tak akan jadi. Kenapa? Kerana kita kerja liwajhillah. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu kata apabila kita jalan mengikut jalan ni hak Rasulullah, pasti kita kena seperti Rasulullah kena. Apa kita nak jadi rusingnya? Waktu baik banyak. Pahala kita akan dapat daripada orang yang buat angkara yang tak kena, itu satu ganjaran. Yang kedua, orang pakat boleh kenal lagi kita. Alhamdulillah, dengan sebab kata ya dok sebar tadi itu, ada orang berakal boleh kenal. Seolah kata Nabi Muhammad ni, seteru boleh kenal, seteru juga yang akakkan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Sebab itulah kata Allah Ta'ala, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Letak rancangan yang buruk, Tuhan balaskan rancangan yang buruk tadi dengan satu rancangan lagi, sebaik-baik rancangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yukhadi'un Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma kanu wa ma yakhda'una illa anfusihim. Itu maknanya yukhadi'un Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Jelas. Tak tipu orang lain, tak jadi tipu ke perkara yang dia itu buat rancangan, melainkan dirinya sendiri. Masya Allah. Ini adalah wa'dun minallah, janjian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu orang ustaz ni, dia cakap lagu mana. Ni saya nak hormat kepada dia, sebab tu saya bawa data video di sini. Dan tak sah dakwa lah kata kita nak pergi jumpa dengan dia ngaga tu. Hak tu kali yang ngajar dalam masjid dia tahu waktu buat video di atas udara, boleh kita pergi cari dia. Nampak tak tu? Tu. Hak sekarang lah ni yang mengajar di atas udara. Maka kita pergi ambil daripada udara, mari kita tak dia dalam udara juga. Supaya sampai kepada tu. Kalau kuasa, kalau kata benar yang kita kata, ke muka adillah mari. Bawa data bawa datanya apa nama, keterangan, bukti, bawa mari apa yang kamu itu kata di sini. Cuma saya nak ulah balik kata apa yang kamu kata tak kena mengena dengan manhaj salah kita dan orang salah kita nak bawa. Jangan kita hukum di atas semua. Kalau kita kenal seorang, tak boleh lagu tu. Kita kenal satu, ya ilmu kita sekadar satu ni. Kita nak pergi hukum orang beratus, tak boleh. Nak pergi hukum semua, tak boleh. Hukum di atas satu tu pada. Itu baru adil. Kecek benda yang kita tahu. Yang kita tak tahu, biar. Katakan, mari kita dengar dia dulu, biiznillahi ta'ala. Kita dengar video ni adalah kita 3 minit. Kita dengar sikit, insya-Allah ta'ala. Bismillah. Ikut Imam Mazhab. Nang, Allah baca kitab berselerak tabak lari habis nahu, tunggang langgang habis. Tak mau ikut mazhab. Bodoh sungguh bapak Wahabi ni. Neh. Neh, jaga bapak Wahabi ni jaga, bahaya.
Dia kata Quran dan hadis sudah ada, kenapa kita kena ikut ulama? Kenapa kita ikut mazhab? Kita hak bahlu ni, betul juga. Kenapa kita tak mau ikut Quran hadis? Kenapa kita ikut imam mazhab? Jadi seolah imam mazhab ikut iblis, mu yang ikut Quran hadis. Imam mazhab ikut apa? Ikut syaitan ke ikut Quran hadis? Cik jawab. Imam mazhab lebih reti Quran hadis ke kita lebih reti? Imam mazhab. Dah. Syekh Tok Kenali lah, Tok Kenali ni ulama Kelantan. Tarah dia tarah mufti besar. Ilmu dia. Dia kata zaman aku ni tahun 20-an, siapa yang mengaku ilmunya setarah dengan Syekh Ahmad Patani, orang itu sudah gila, tidak boleh berobat lagi. Faham lagi? Itu baru Syekh Ahmad Patani, belum Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Imam Nawawi dan sebagainya. Faham tak lagi? Jadi ingatlah, kalau kata-kata kita kena ikut Quran dan hadis tak ikut ulama, kata-kata ini daripada orang Yahudi. Nak menghancurkan agama Islam. Tanpa ulama kita akan tak faham Quran dan hadis. Nampak lagi? Dia kata, kenapa kita ikut mazhab? Kita terus ikut hadis. Soalan pertama nak jawab. Sekarang duk dakwa nak ikut hadis tu, ustaz-ustaz sekarang tak mau ikut mazhab, nak ikut hadis terus. Adakah mereka lebih reti hadis atau Imam Bukhari? Soalan mudah. Adakah mereka lebih alim hadis atau Imam Bukhari? Jawab. Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari ikut mazhab Syafi'i? Nampak? Nampak lagi? Boleh guna otak tak? Tak apa lah. Tak gila lagi lah. Alhamdulillah. Kita boleh dengar dengan cara sempurna daripada tuai sendiri yang kata. Nampak je tak? Daripada tuai sendiri yang kata. Dan perkara yang kita nak bicara di sini ni, yang jadi muskilah, iaitu nuktah yang dia bercakap ambil di awal hingga akhir. Kerana percakapan ini adalah percakapan dengan cara 100% adalah tuduhan. Tidak ada asas daripada kebenaran. Tidak membuktikan dengan keterangan. Bahasa orang mengaji kata kalam, ini bukan kalam ilmi. Semata-mata cakap dengan dendam yang keluar daripada hati. Ia katakan, kita nak ulah balik. Ia kata mengaji, ia nak rakyat kata ada orang mengaji 4 tahun. Ni kita nak ambil dengan cara khulasatul kalam. Kita tak ada nak kutip satu persatu perkataan dia. Ni manhaj kita nak jalan. Dia kata mengaji 4 tahun. Di mana mengaji 4 tahun? Di Jami'atil Madinah. Ngaji di Madinah. Ngaji mana? Ngaji di Madinatil Munawwarah. Jami'atul Islamiyah. Mengaji 4 tahun ni salah satu daripada qara yang diletakkan oleh ulama yang mengadakan jamiah dalam dunia ni. Azhar ngaji 4 tahun. Jamiah Madinah ngaji 4 tahun. Dan lain-lain lagi daripada jamiah yang jamiah universiti yang diakui oleh dunia Islam, yang ada di dalam tu bukan orang yang tak alim lah. Bahkan alim ulama yang ada dalam tu. Yang meletakkan ini muqarrar, bukannya orang yang biasa. Bukan orang tak erti gapo. Bukan orang Yahudi dan sebagainya dok kata. Bukan. Nampak dah tu? Bahkan diittifaqkan lujnah alim ulama yang ada di dalam jamiah yang tertentu waktu bik muqarrar, waktu biknya kertas kerja kata cara mengaji ni gini. Dalam setahun ni berapa madah? Tahun yang kedua mengaji madah gapo, yang ketiga gapo, yang keempat gapo, sampai katubiknya syahadah daripada dia. Itu salah satu daripada rupa yang diakui oleh alim ulama. Nampak tu tak? Mengaji 4 tahun ini di Jamiah Madinah. Bukan di Jamiah Madinah sekarang lah. Kita kata mengaji 4 tahun tu.
Ngaji 4 tahun boleh ngaji belaka. Tapi sini ni tak dipertikaikanlah. Cuma nak rayak kepada umat masyarakat kata, sistem ngaji BA ni 4 tahun ni ambil dana, ambil daripada tokoh-tokoh ulama yang syaratkan letakkan muqarrar. Kerana boleh kena syarah lagu ni kerana ada orang yang dakwa ilmu, koyak kata hak ni Yahudi letak. Hak ni Yahudi letak. Siapa kaduk pakai orang Melayu kita membawa pada jadi kemunduran. Jadi khurafiyun. Jadi apa nama benda duk dalam otak tu sebagai benda yang berkarat memunahkan akal fikir. Nampak tu tak? Memunahkan akal fikir. Kenapa? Kerana racun yang masuk dalam otak dia daripada mulut-mulut pia mereka yang duk tarbiahkan manusia-manusia yang bersih ni. Manusia-manusia yang bersih ni. Ya katakan ngaji 4 tahun di Jamiatil Madinatil Munawwarah lah. Di Madinah nono. Lepas tu hak ni, hak yang hukum ni. Tidak mahu ikut imam mazhab. Tak gawa? Tak mahu ikut imam mazhab. Saya nak tanya sepatahlah dengan cara mudah-mudah. Hei orang ngaji Madinah. Tak kira ada di negara Malaysia, Indonesia, Thailand. Kamu mengaji daripada tok guru kamu ni. Kamu tak pakai mazhab ke? Apa makna kata kamu tidak mahu pakai mazhab, tak mahu ikut imam mazhab? Makna kata kan no? Mazhab ni makna kata jalan ni kita nak sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan ni kita nak sampai kepada Allahu Jalla Jalaluh. Jalan ni untuk kita nak memahami Islam. Jalan ni. Jadi seolah kata kita ngaji di Jamiah Madinatil Munawwarah ni 4 tahun, kita tak mahu nak jalan mengikut jalan ni. Kalau gua mana? Saya yakin kata semua orang Madinah kata dak kami mengaji mengikut mazhab kalau dengan cara hak kita tanya tadi. Kami jalan mengikut ulama. Yang kedua yang kita nak royak kata, apa yang dikatakan tidak ikut mazhab ni, tidak mahu ikut mazhab ni perkara dusta. Kenapa boleh kata dusta? Kerana muqarrar Madinah hendak mengaji tu kitab gapo? Dia kata suruh baca kitab. Suruh baca kitab nanti dulu. Ni satu lagi masalah. Yang pertama yang kita nak selesai di sini kata tidak mahu ikut imam mazhab. Sedangkan apabila kita tengokkan sungguh di dalam muqarrar yang dimengajikan oleh puak-puak Madinah, yang mengaji ada kitab muqarrar tu daripada kitab mazhab. Tak percaya tak bolehlah kita ada alasan, ada bukti. Kita orang Islam ni turut bukti, turut alasan. Jangan duk turut orang. Hak salah ni kita turut orang sebab tu kita kena tipu. Kita kena turut bukti yang orang itu wari. Barulah mulia kita dan muliakan orang hak kita ikut tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahja lagu tu. Dia suruh turut dia. Kenapa? Kerana dia baca wahyu kan kepada manusia. Itu dia. Bukan semata-mata kita ikut dengan tidak ada bukti daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Bukan. Muqarrar Madinah ni, kalau kita pergi tengok dalam kisah hadis, orang yang ngaji hadis di sana, ni satu kitab kita tengok dalam gambar ni, kitab hak sekarang lah ni dan hak dulu-dulu pun lagu ni lah. Kitab Tamrinat ala Umdatil Fiqh. Kitab apa? Kitab Tamrinat ala Umdatil Fiqh. Min at-taharati ila nihayatil janaiz. Daripada taharah sampai ke akhir janaiz. Bak kematian. Pia karya Umdatil Fiqh ni, yakni Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Ni kisah hadis. Tahu mula-mula mengaji hak ni. Di mana rakyat kata tidak mahu ikut imam mazhab sedangkan dia mengaji kitab hak ni?
Ini satu perkara yang kita kata keluar daripada akal fikiran kita yang qasirah, yang pendek, yang pandok. Kita tak tahu kita kecek buat apa. Muqarrar mereka tu, kitab yang mereka mengaji belajar tu gapo? Kita tak pernah mengaji luar negara. Fardu kata, bagaimana kita nak kecek mempertikaikan orang yang mengaji di sana? Tak boleh buat gitulah. Zalim buat lagu tu. Itu satu. Kalaulah kita mari tengok di dalam kism syariah, Qismus Syariatil Islamiyah yang mengaji di Madinatul Munawwarah, hak BA tadi tu, yang mereka ini, yang ustaz ni kata tak mahu ikut mazhab weh. Tak mahu nak ikut mazhab, tak mahu nak ikut imam mazhab. Yang ngaji kitab ke apa? Ngaji pada Quran hadis direct dengan tak pakai langsung kitab ulama. Gitu. Yang nak kemukakan kepada umat masyarakat dengan itu perkataan. Lagu mana? Cuba tengok kitab ni. Kitab ni kitab Ar-Rawd. Syarah Zad al-Mustaqni'. Mukhtasar Al-Muqni' bagi Al-Bahuti. Kism syariah ni 3 jilid ni. Ni kitab hak duk ngaji. Kitab hak ngaji belajar Qismus Syariah Islamiyah bab fiqh ni. Ni bukan ni kitab apa ni? Ni kitab mazhab Hambali. Pas di mana kata tak pakai imam mazhab pula? Di awal-awal dah kecek tak betul. Ada apa Qismul Usuluddin yang mengaji kitab Bidayah Al-Mujtahid bagi Ibn Rushd. Wari pak mazhab dalam tu. Ya Allah, kita. Apabila tidak ada jalan, mereka ini apabila kita wi alasan, masalah benda khilaf. Demo ni duk bergaduh puak apa nama yang dia panggil puak kita ni, kumpulan kita ni puak kaum muda, kaum gapo sebagaimana ia nak kata lah. Kalau ia nak panggil salaf tak leh sebab ia nak juga salaf pun ia nak. Nak panggil ahli tibak pun tak leh juga sebab ia nak juga. Nampak? Nak panggil apa nama mereka yang as-sunnah tak leh juga ia nak belaka, sedangkan itibak ia tak ada nak ikut mana, ia nak ibtidak. Sunnah tak ada nak mana, nak bid'ah dan sebagainya. Nak belaka, tomok belaka sebab biasa dok tadah sama ke tangan ni, tak ada biasa jadi tangan atas. Nampak dah tu? Sebab tu dia mari tabiat tadi tu klik sini, klik sini. Tu masalah. Benda khilaf lah, benda gapo khilaful aula saja ya. Nah, benda apa nama afdaliyat saja ya, gitu dan gini. Ini dalil kata habis hujah lah ni. Tak ada hujah. Sebab itulah apa boleh mereka itu habis hujah, kerana kita kemukakan dengan bukti dan alasan. Kalau kita senyap, mereka tak ju hadolek kiri, hak tak ada Nabi depan ini, dia akan beroyak kata dia ni seolah tak singa. Sebenarnya bukan singa. Nampak dah tu kucing siapa kedak tu tahu. Ni nak oyak kata perkara yang kita sebagai orang Islam Sunni nak tahu dah rancangan mereka. Jangan duk serah supaya kita ini tak diperdayakan. Masyarakat kita nak pergi ke depan. Jangan mereka ini duk melambatkan kita. Kalau kecil bahasa lagi nak membodohkan kita. Jangan kecil lagu tu. Jangan duk lagu tu. Tak bagus. Nampak tu tak? Ni kita nak royak dengan cara betul-betul supaya kita itu tak silap faham. Baik. Kita mari tengok pula. Dia kata, ngaji Madinah 4 tahun tak say ikut mazhab. Suruh baca kitab salah habis nahung. Tak tahu hak mana dia kata. Tak tahu habis. Tukar takih habis lah kalau kita kecek. Kita dah suruh via baca. Orang dalam Malaysia hak habis daripada takharraj daripada Madinatul Munawwarah sore mana. Hak baca tukar takih gini. Takut anak murid kita hak kita gi hatta gi. Nah, hak gi kita hak kita hatta gi, hak tak ada boleh. Ngaji tak boleh. Nah, mengaji apa? Ngaji tak boleh. Bukan sekadar kata mengaji tak habis, ngaji tak boleh mula. Misal kata, kita dah suruh hak tu baca kena. Ini terkadang suka main raya kulit, ambil anak murid sendiri, wak tanya depan orang tu baik video. Allah.
Orang dia dah lah ni. Nampak dah tu orang dia belakang dah. Tok dalai sorang. Tok dalai sorang dengan wayah lah, dengan tu, dengan ning lah, dengan samak, dengan gapo. Tok dalai sorang. Tak boleh buat gitulah kita. Sekali-sekala tak apalah, orang tak nampak banyak-banyak kali gak. Bukan dia, basi juga cara-cara tu. Suruh baca kitab, salah habis nahung kata. Tukar takir habis. Tak mahu ikut imam mazhab. Tak mahu ikut imam mazhab. Hak mana? Demo mengaji, mereka ini mengaji pada kitab tokoh imam. Hak mazhab pula tu. Nampak tu tak? Tu. Lepas tu dia kata, sudah daripada dia tu, kecek tak benar, dah tak ada bukti, tak ada alasan. Dia kata, bodoh sungguh. Puak-puak Wahabi. Tengok. Dia pulah cara dia turun hukum. Nampak tu tak? Dia tak boleh nak berimej kata Allah Subhanahu wa taala tertinggi zat dia di atas arasy kerana dia degi mai dengan ilmu kalam sampai ke punah imej dia dengan Al-Quran. Orang yang berimej mengikut Al-Quran, mengikut hadis An-Nabawi, dia pulah akhir hukum kata kafir. Natijah dia pulah tu daripada otak buruk dia, bukan hak lain. Nampak? Daripada otak buruk dia, tak ada hak lain pun. Duk kenal Tuhan dengan cara dalil ilmu kalam dia, akhir sekali mai hukum di atas orang nak ikut Quran, ikut hadis. Soalan kata Quran dengan hadis ni tak ada harga. Tak ada sebagai kata tak ada harga, tidak ada kepentingan dalam masalah kita nak mengenal Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala dan sebagainya. Tak benar lagu ni. Nampak je tak? Dia kata bodoh sungguh. Tak keluar perkataan ni di mulut seseorang malaikat, saya rayak dah dalam perjumpaan kita, mana akal itu kecil. Nampak je tak? Tua umur akan tetapi akal itu masih putih. Ni nak ayat kata, natijah tubik daripada perkataan umpama-umpama ni. Ni tak kira lah kalaulah janggut tadi itu bertiga warna sekalipun. Ataupun tukar warna sekalipun. Tapi kalau natijah perkataan umpama ni menunjuk kata, apa nama? Tua umur. Akan tetapi akal fikiran masih putih. Tak masuk lagi. Salah kalau kita kecek gak, kalau nak kecek bahasa sah lagi, makna kata masih duk metah lagi. Tak boleh makan lagi. Nampak tu tak? Tak boleh nak makan lagi. Puak-puak Wahabi. Puak-puak Wahabi. Sebab itulah kalimah Wahabiyah ni adalah kalimah yang mulia. Kerana apa? Kerana orang-orang yang tak mau nak ikut sunnah Nabi SAW, gelarkan kepada orang yang ikut sunnah Nabi dan pakainya aqidatus salaf seperti Rasulullah dan sahabat alaihissalam ridwanullahi alaihim dan para sahabat dan para tabi'in dan atba'i tabi'in rahmatullahi alaihim, bawa payah nak lagu mana nak menakuti kerana nak jagakan jalan ni kiri dia tu, kerana Rasulullah tak ada depan. Nak heret masyarakat, kena tuduh mereka ini adalah Wahabi. Tu apa kita tengok orang Wahabi orang lah mana? Orang tak seru lain daripada Allah, orang tak ibadat, malaikat apa jalan ni jadi syarak mari. Tak mulia lagu mana? Wahab ni salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Itu klik pada nama Tuhan. Wahab ni salah satu, dan Abdul Wahab ni salah satu daripada tokoh ulama Hambali. Apa salahnya? Tak ada salah. Nampak tak tu? Kalau nak kata Muhammadiyah, kau molek lagi. Nak kata Salafiyah, kau molek lagi. Ya tak ada jalan. Sebab tu kita kenal kata kita ni siapa. Dia mau nak sembur lagu mana, nak kata lagu mana, biar duk kata lagi. Tak ada masalah. Asalkan kita tahu kata kita ni siapa. Tak gelarkan manusia dengan ini perkataan, malaikat daripada mereka yang akal putih. Nampak tu tak? Akal putih. Walaupun tua setara mana pun akal masih putih. Tu tak? Ni kita boleh tengok. Mereka yang tak boleh nak terima wahyu Allah Ta'ala dan Rasul. Lepas piung. Otak guru kita kata lepas piung. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Lepas pas belakang. Ayat ni tak gitu. Ayat ni gini, kena gitu, kena gini. Itu dia. Sebab apa? Sebab natijah daripada dia tak mengaji, belajar daripada akidah salaf dan tokoh-tokoh ulama salaf. Dia tak kenal mula. Siap dia nak buat kan? Mintalah, kita minta doa ke dia. Mulut nak hari, laknatullahi alaihim. Dia tak tahu kata benda tu akan makan dia.
sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Nanti masuk. Sebab tu kita kena tak hati we jadi molek. Apabila kita kena kecek dengar perkataan lagu tu, we kita gembira dalam hati kata, kena dah aku jalan Rasulullah pernah kena lagu ni. Sudah. Nampak je tak? Sahabat pernah kena lagu ni. Tokoh-tokoh ulama kena dibuatkan lagu ni. Imam Ahmad dikatakan dengan itu perkataan masa Daulah Abbasiyah yang dipegangkan oleh ahli kalam, ketua besar Mu'tazilah, dan mereka yang nak berjalan seperti itu, buat dah dengan ulama kita. Apa pasal apa kita lagi pusing? Cuma kita sekarang lah ni kita ada kebebasan. Kita duduk dalam negeri yang ada kebebasan. Kita duduk dalam dunia yang ada kebebasan. Kemukalah ilmu kepada masyarakat supaya masyarakat nampak kata benar ni gapo dia. Nampak je tak? Tu. Bodoh sungguh. Bodoh ni makna gano. Mana tak cidik? Tak cidik lagu mana orang tinggal perkara yang rengka pergi ikut jalan hak sunnah. Tinggalnya perkara yang orang ahli kalam wari daripada cara mikir teori tu teori, mari ikut Quran dan hadis. Bodoh ke apa? Pak kata bodoh ke orang? Tengok hak orang ngaji ni mengikut muqarrah ulama letak dan kita hak ulama hak muktabah. Al-Bahuti ni Hambali, Ibnu Qudamah Hambali, Ibnu Rushd fiqh muqaranah. Pak gapo? Mano kata tak saya pakai mazhab, mano tak saya pakai ulama, ni tak pakai ulama, tak pakai mazhab, hak tak saya pakai ulama mazhab hak dia. Hak dia maksud ulama kena ke dia ni nyanyuk. Nampak tu tak? Sebab tu kita kena sempat faham kata gapo. Ni kita dak kecek di atas orang tertentu. Wa illa di sana orang Islam kita hak mulia pada kalangan guru-guru, baba-baba. Nah, ustaz-ustaz hak faham agama sungguh. Tak kira mereka itu nak mengaji di luar negara ataupun dalam negara. Mereka yang berakal dia tak kecek lah ni. Tak ada lagu ni, tak kecek. Bahkan mereka itu kita sanya untuk tak kepala kita pula. Selipar-selipar mereka kita tak kepala kita. Hawak apa? Kerana mereka sepatut layak kita hormat kepada dia. Tapi apa ni cakap lagu ni? Tidak adalah alasan cakap dengan hawa nafsu, cakap dengan kedustaan. Tak molek lagu ni, tak bagus. Jaga-jaga puak-puak Wahabi. Sekarang bahaya. Bahaya orang cakap dusta, hak tu hak bahaya. Cakap benda kita tak tahu, hak tu hak bahaya. Ada rakyat kata orang tak bakal mazhab, tak bakal ulama di Madinah. Kita mereka mengaji hak ulama saja, hak mazhab saja. Gapo? Ya Allah, rugilah kita lagu ni. Dia kata bahaya. Bahaya gapo? Bahaya orang cakap dusta ke? Bahaya orang cakap sungguh? Bahaya cakap dusta? Bahaya khianat ke orang ada amanah? Bahaya orang khianat. Dan kita boleh harap hati terhadap orang ada amanah. Tapi kita duduk ni sekarang sanawatun khadda'at. Masa yang kita duduk ni, masa yang penuh dengan tipu daya. Lagu mana? Yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Wa yukhawiful amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang hak khianat kita percaya kata dia tak ada amanah. Orang hak cakap dusta kita kata dia cakap benar. Orang hak cakap benar kita paling kata dia cakap dusta. Kita duduk masa ni kena faham. Kita kena faham. Kalau bahasa Sia kata kena yamrab haidai, kena terima boleh kata masa kita duduk. Tapi untung bagi mereka yang tahu uslub. Orang yang dusta, orang yang tidak ada amanah dan sebagainya. Untung. Kalau tidak, nak duduk tak boleh kita. Nampak tu tak? Sebab tu dah kita kena tahu dah kata kita ni lagu mana. Ni sebab tu lah orang yang terima majlisul ilmi dengan cara banyak sekarang lala ni kerana dia mau dengar kepada alasan yang kita beri. Terkadang dia mau tak suka dengan kita sebab apa? Sebab kena tuduh banyak kita tuduh gini. Tak ada masalah. Tuduhlah nak tuduh setara mana pun, insya-Allah kebenaran tetap jadi kebenaran. Allah sampai ke orang halau tubik daripada negara Nabi kita alaihissalam, tapi kebenaran yang dia bawa, dia boleh mari buka pula Fathil Makkah dengan tidak tumpah darah walaupun setitik. Gitulah perjuangan sunnah semua lagu tu dia. Cuma kita pergi dengan sunnah sungguh. Muamalat kita, cara memikir kita, pembentangnya kita, tunjukkan kita, dakwah kita, supaya sunnah sudah. Tak ada sakna ada bimbang apa.
Tuhan kata wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala sendiri nak menyelamatkan kamu daripada manusia yang tak erti gapo. Manusia yang otak tak masuk lagi. Nah, akal fikir tak masuk lagi, tak usah mikir banyak. Allah Taala yatawallal amr. Allah Taala sendiri yang bercara. Lagu mana dia kata? Dia kata Al-Quran, dia kata Quran dan hadis sudah ada. Kenapa kita ikut ulama, dia kata? Kenapa kita kena ikut mazhab? Hak bahlul ini, dia kata, betul juga. Hak bahlul mana hak bodoh. Biar hak bahlul yang dia kandak tu, hak dah dengar dia tu. Allah tak khabar, kita pun senyum. Senyum dah itu. Hak tak ada akhlak, hak tidak ada budi bahasa, bahlul dia bagi. Supaya orang mari ngaji belajar di dua negara awal-awal, dia mau kata ya gamus. Ya puji, ya salah kata, ya senyum, ya tengok. Ya tak faham makna. Nyanyi sungguhlah. Sia ke dia. Ikut medo ya kawan-kawan gue tak arak tu baik dengan aku. Awak apa dia kata aku ni gamus. Mu faham tak gamus mana apa? Azakumullah mana kerbau. Tu mana gamus. Hak ni pun support. Bahlul ni, fuak bahlul ni, hak bahlul ini ni isyarat, ising isyarat. Klik pada depan dia tu. Betul juga. Sebab tu, seolah kata demon ummahu fa'ata'u. Seolah kata mereka ini, ni Firaun, dia buat orang dia tu sebagai hamba. Nah, buat orang tu seperti hamba. Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Pendapatmu tak sah keluar, mu nanti dengan aku. Aku tak tunjuk malaikat jalan ni hak betul saja. Itu dia. Tapi Tuhan kata wa ma amru fir'aunu bi rasyid. Tidaklah urusan wa ma amru fir'auna bi rasyid, dan tidaklah urusan hak Firaun dok tunjuk kepada umat manusia tu benda yang ada pertunjuk hak sebenar tak. Hani jalan Allah. Kenapanya dia kata Quran dan hadis sudah ada. Kenapa kita kena ikut ulama? Kenapa kita ikut mazhab hak bahlul ini? Kata betul juga. Nyanyi orang dengar dia, kena kata lagi, kena bodoh dia lagi, kena bergapo lagi. Sia. Ana awak kan kita orang Melayu, nampak dah tu. Harap hati kepada seseorang yang kata seka kata dia ni nak bawa kita ni pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata aina Allah? Qala fis sama'. Mereka ni kata tak boleh tanya aina Allah. Nabi tak reti ke kan? Ini dah hukum orang kata orang hak isbat lagu ni kafir tak kafir. Ya tak reti sebab dia tak mengaji kitab salah. Ya tak reti mula. Dua selalu dah ada sifat tu. Nampak dah tu? Tak tahu sah dah lepas tu. Wak tak tahu pula. Wak tahu pula. Tak tahu, wak tahu pula. Tak tahu. Kita dah mengaji kita ilmu kalam saja. Ilmu kalam ni ilmu hak ulama kita jek daripada Sungai Mesir ni kita timur ke rumah kita. Apa kita pakai sambuk 12 tangan. Allahu akbar. Apa gitu lalu. Tapi alhamdulillah puak-puak Madinah ni daripada Jamiah Madinah ni dan hak lain-lain lagi. Duk ayat atas ilmu kalam ni tak ada, bukan kena mengena dengan apa nama Islam kita. Nampak tu tak? Dia menyalahi dengan Quran, menyalahi dengan hadis dan sebagainya. Kesal je lah dah. Kenapa kita tidak mahu? Kenapa kita tidak mahu ikut Quran? Apa kita tak ikut Quran dan hadis? Kenapa kita kena ikut imam mazhab? Dia putar balik. Ikut ulama dan ikut imam mazhab. Seolah kata puak ngaji Madinah ni dok giroyak kepada umum. Saya dok dalam Thailand, dok dalam Tani tak ada lagi ya. Hak ulama, hak mengaji daripada sana, hak tubik daripada BA hingga doktorah. Hak tak sempurna mana ni daripada pengikut dia ni panggil atba' dia. Ya ada atba' juga pengikut dia. Hak apa nama akal tak masuk ni. Dia kata kan hak doktor ni mana anjing besar je kata. Tengok bahasa. Sebab tu yang mundur tu orang kita. Nampak tu tak? Yang mundur. Lepas tu puak ni dah jadi berkerahkan air ni. Untuk nak jagakan arash bagi puak-puak ada waktu bek fitnah tu. Fitnah tu waktu bek hak dua apa nama rambut dua warna. Ada setengah satu warna tukar daripada hitam kepada putih. Tu nanti waktu bek teori SB tak SB Abu Hurairah ni 14 orang berapa nama percaya belicing. Tak ada wak kaji, tak ada gapo percaya. Semata-mata percaya.
Nampak dah tu hak ni rupa lagu ni PA perangai lagu ni ya Islam tak leh lah tu. Kalau Yahudi sungguh ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Menjadikan padri-padri baba-baba mereka tu sebagai tuhan lain pada menghalalkan benda hak haram, mengharamkan benda hak halal. Dalam kita tak leh lagu tu. Nak royak gapo sungguh kita walaupun tua setara mana tinggi setara mana pangkat kena hormat kepada pendengar dan anak murid kita wari benar-benar. Ni dak ikut. Sedangkan tuai hak kata doktor ni daripada Yahudi dan anjing besar gapo dia taubat lama dah. Afallahu an. Ghafarallahu lana wa lahu. Tuai mati kita. Anak dia sendiri pun jadi orang molek orang gapo tak mau dah lagu tu. Tapi hendak mengikut lagi ni nyanyi. Nampak tu dah? Tak mengikut lagi orang hak wari teori taubat habis dah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Habis licin dah tu hapong bagi dia. Tapi hak tak tahu gapo, dak ikut. Terkadang hak ni terkadang mari daripada sabaiyun. Kita kena dai juga orang sunnah kita. Mari daripada sabaiyun. Sebab sabaiyun dengan kuburiyun ni wak kerja sekali. Nampak dah tu terkadang orang hak aliran hak yang sandarkan nisbah pada Imam Abi Hasan Al-Asy'ari tak kena mengena pun dengan mereka. Orang Asy'ariyah tu sungguh tu. Hak berdasar jinjak langkah Asy'ariyah sungguh tak kena mengena pun puak ni tak. Tapi hak ni capo gabung di antara sabaiyun dengan kuburiyun. Dua-dua ni duduk sekali dia buat kerja supaya nak saddu an sabilillah. Nak buat kan? Kita tak baca sejarah, tak ada tengok jadi nyata. Terkadang kita lah dah tengok apa tu tak? Tu dia. Itu perkara-perkara yang kita kena tahu. Jadi seolah-olah imam mazhab ikut iblis, mung hak ikut Quran deh. Imam mazhab ikut siapa? Ikut syaitan. Tengok ia beri. Kecek gapo ni kalau ilmu ke kecek lagu ni dalam masjid dekat dengan member yang nak baca khutbah beri penerangan kepada umat manusia setiap-tiap jemaah ni waktu baik benar lagu ni. Mananya kita tak hormat kepada umur kita. Tak hormat kepada janggut kita. Tak hormat kepada ubai yang ada di janggut di rambut kita. Tak hormat. Tak hormat kepada tempat. Tak ada hormat kepada orang yang dengarkan kita. Kita tak hormat. Bolehkah kita kecil lagu ni? Jadi seolah-olah imam mazhab ikut iblis. Mung yang ikut Quran dan hadis. La haula wala quwata illa billah. Salah kata lah orang luar petani pagi duk menatah sore. Duk jadi sore, duk setok orang sore, tak ada kok mana dak. Orang tak ada kata, orang ngaji mengikut ulama, ngaji mengikut mazhab dan sebagainya. Kita duk giroyak kepada orang tu gitu sebagaimana kita duk nak. Kita nak apa? Kita nak jaga mereka hidup sekali dengan kita. Lepas tu kita nak pergi makan api dalam akhirat esok tu. Padai banyak tu. Ishtarau bi ayati thamanan qalilah. Kita buat lagu tu supaya kita nak mempersenal-senalkan dengan hukuman Allah Ta'ala. Dengan dunia yang tak kekal ni. Boleh kita buat lagu tu. Tasawuf apalah ni. Orang tasawuf gapo. Orang wali gapo lagu ni. Ulama apa buat kerja lagu ni. Sebab itulah kita kena muhasabah gatik diri kita nak kecek gapo-gapo. Tak boleh buat kecek pasal itlak lagu ni. Orang ikut molek tu. Mukarrah hak mengaji mari. Nampak tak tu? Imam mazhab dia kata ikut siapa? Ikut syaitan. Nak ikut syaitan lagu mana? Imam mazhab ikut Quran dan ikut hadis lah. Kita sendiri dok pergi buat buku. Hak benda hak tak ada kita buat we ada. Ni masalah. Hari ni tak boleh main dah cara dulu. Cara dulu orang tak orang tak siapa maklumat tu. Tak boleh main dah. Kita jangan sengkau apabila kita kecek di madrasah kita, di masjid kita, sekadar duduk dalam daerah tu ya. Dak, ya pergi rata sekarang. Kita main telefon kan sekarang. Tak main telefon, kita boleh main. Pakut mana? Tak telefon tak boleh main. Kita main. Kita kok tu ke asal? Kita kena tengok ratik kita nak royak gapo-gapo. Mari seluruh dunia. Hak dengar bahasa Melayu yang kamu bercakap boleh pihak belakang. Apa kita kecek lagu ni tak bunuh? Gaponya masalah kita kecek lagu ni orang tu bukan supaya kita kata di awal mukaddimah no lagi.
Ya Allah, pas kita mari tengok. Mari kita tengok. Mari kita tengok duk royak kata orang ni tak pakai mazhab. Baik. Jadi nak tanya sepatah belum pada nak pergi situ. Nak tanya pada awam, orang awam mula-mula sekali. Hak duk buka Madinah tu. Buka Jamiatul Islamiyah di Madinatul Munawwarah. Pihak hak buka. Cuba kita mikir, pihak hak buka. Ya kena ada tok guru dia buka. Supaya kita, pondok ni pihak buka. Kamar dia orang yang mengajar pondok tu dia ada kekuatan kok mana dia. Dia hebat kok mana. Kena tanya akal kita, tanya diri kita supaya dapat dengan jawapan. Tu cara dia. Di Madinah ni salah satu daripada orang hak yang dibuat kirakan di dalam jamiah tu Syekh Saleh Ibn Uthaymin rahimahullahu taala. Salah seorang pada zaman dia yang meninggal dah 1421 lah alaihi rahmatullah. Anta kata dia ni ni tokoh ulama di sana. Guru di sana. Kita pergi tuduh kata orang keluar daripada di situ tu tak pakai mazhab. Tak seturut ulama dan sebagainya. Suruh ambil pada Quran hadis selalu tak usah pakailah ulama. Sebab apa anak murid tu lagu ni? Sebab tok guru dah tarbiyah lagu tu. Anak murid nak ambil daripada mana? Sebab anak murid ni kena ambil pada guru. Tu logik akal. Cuma kita nak tengok tak guru dah hajar apa kepada anak murid. Kesan apa yang dia tinggal kepada ining jamiah dan kepada alai Islam. Dia tinggal apa? Tu cara logik, cara kita mikir hak benar. Asal ada wari lah benda ittifaq. Kamari kita nak buat benda hak rengka tak ada asal, tak ada wari. Dia tak sama di antara hipong Quran dengan kita degi buat benda rengka tunggu kubur lah, buat makhluk lah, berapa nama tak supa. Hak nu sahabat buat kerja, hak ni pia buat kerja. Nampak dah tu? Sayyidina Ali, adat ni belum daripada kita nak ittiba. Baik, Sayyidina Ali tak sapu sebab apa? Sedangkan Rasulullah itu suruh kita tak sapu sebab adat dulu. Baik, hak demo nak buat ni nak Sayyidina Ali buat adat. Sayyidina Ali tak tahu pun yang kamu rengka mari dalam agama tak tahu pun. Dia ambil tepat hak kita boleh tengok dengan alasan boleh kita kata hak ni hak sahabat buat kerja lagi bubuh hak tak ada mula. Boleh kalau lagu ni hak tak boleh buat lah tu. Mari tengok Syekh Saleh Ibn Uthaymin yang dia sebagai guru bagi maha guru bagi orang yang duk mengaji di Jamiah Madinah ataupun di Mekah. Ya ada satu kitab nama Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'. Ni kitab ni tengok dalam gambar ni, ni kitab ni. Kitab Zadul Mustaqni' tu bagi Hajjawi dia mengikhtisarkan wa ringkasan kitab Al-Muqni'. Bagi Ibn Qudamah Al-Hambali. Kitab ni kitab Hambali yang tak ada kitab lainnya. Pak kita lagi kata dia tak pakai mazhab, dia duk mengajar tabat tubik anak murid dia tak sui pakai mazhab, tak sui turut ulama, so turut Quran hadis. Pas dia sendiri syarah kitab ni kok mana pula? Ni masalah ni. Apabila kita balik tengok sungguh dak kali. Pak nak jawab guna sini. Cuba kita kira, dia kata kita bijak, kita pandai. Cuba kita nak jawab guna, nak semak balik lagu mana sini. Jangan kita pergi beroyak dia kecek benda bukan-bukan hari ni. Jangan buat lagu tu, tak boleh. Nampak tu tak? Ni dia. Kemudian itu kitab tadi kita tengok dah. Ni nak tengok sikit rupa dia. Yang Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala kata di dalam ini kitab ni pada juzuk pertama muka 5. Hak yang saya ada ni lah, kalau apa nama cetak ke hak lain boleh jadi tak supa hak ni, tengoklah. Syekh katakan, coba kita tengok ibarat dalam kitab ni. Tengok ibarat dalam kitab ni, saya nak tengok di sini. Dalam apa yang kita musawwat mari ni, kita tulis dengan tangan kita ni. Mari kita tengok. Ia kata, فَإِنَّ كِتَابَ الزَّادِ الْمُسْتَقْنِعِ فِي اخْتِصَارِ الْمُقْنِعِ تَعْلِيف Abi Naja Musa bin Ahmad ibni Muhammad ibni Musa Al-Hajjawi. Syekh kata maka sesungguhnya kitab ni kitab Zal Mustaqni' ni merengkaskan kitab Muqni' yang dituliskan oleh Abi Naja Musa anak Ahmad anak Musa Al-Hajjawi. Syekh kata kan kitabun qalilul alfaz, kitab yang lafaz dia tak banyak, kathirul ma'ani, tapi makna dia banyak.
ikhtasarahu minal muqni', yang dia itu buat ringkasan daripada kitab muqni', waqtasara fihi ala qawli wahidin, dan dia merengkaskan pada ini kitab ni di atas pendapat yang satu, sebab riwayat daripada Imam Ahmad ni ada riwayatain, dan dua riwayat dan sebagainya. Wa huwa rajih, pendapat yang dekat sekali dengan dalil, min mazhabi, ni min, kita tengok ibarat tu, min mazhabi al-imami Ahmad bin Hanbal, daripada mazhab Imam Ahmad ibni Hanbal. Di mana kata mereka tak pakai ulama? Di mana kata mereka tak pakai mazhab? Kalau mereka tak pakai mazhab, tak pakai ulama, nak syarah apa kita ulama? Cuba kita kira orang awam. Jangan nak marah, cuba kita kira dulu. Nak benci ke saya, benci ke, tak ada masalah. Tapi dengar dulu hak saya nak oyak. Gapo? Lepas tu mikir. Ni kita dok kasih kepada orang, tak ada kasih kepada alasan yang orang itu bawa datang. Ya boleh dua. Kasih, orang ni bawa alasan mari. Hak ni kita kasih saja, tapi alasan tak ada. Hak mana lebih mulia? Hak yang pertama tu, kedua. Kenapa dah tu? Allah, kita tengok. Tu dia. Baik. Walam yakhruj fihi 'anil mashhur min al-madhhab 'inda al-mutaakhirin illa qalil. Dan tidak keluar pada ini kitab hak dia wari itu, pendapat ia terjih tadi itu daripada pendapat yang masyhur daripada mazhab di sisi ulama mutaakhirin, malaikat sikit. Malaikat gapo? Malaikat sikit. Lepas tu dia kata bawah ada tu sikit dengan cara ringkas, tak ada masa ni. Ala ia kata waqad syughifa bihi al-mubtadi'un min tullabil ilm ala madhahibil hanabilah wa hafizahu kathirun minhum an zahri qalbin. Dan sesungguhnya banyaklah di kalangan orang-orang mula-mula nak mengaji, di kalangan pelajar-pelajar di atas mazhab Hanbali, al-Hanabilah, mazhab Hanbali, dan menghafal akan dia kebanyakan daripada pelajar-pelajar Hanbali itu hafal dalam dada ala mazhab al-Hanabilah. Di mana kata tak pakai mazhab? Ni tok guru hak mengajar, anak murid supang aningnya. Kita dah ambil ilmu dana. Dok royak ke orang? La ilaha illallah. Lepas tu Syekh kata, wa kana syaikhuna Abdul Rahman Ibnu Nasir Ibnu Sa'd rahimahullahu taala, Sa'di lah, itu Syekh Sa'di, yahussuna ala hifzihi wa yudarrisuna fihi. Makna dia itu usaha menggalakkan puak kami ni masa-masa duk ngaji dulu hafalkan matan ni. Dan dia sendiri setelah daripada hafal, Syekhuna Abdul Rahman As-Sa'di mengajar akan itu mata. Di mana kata tak pakai mazhab, tak pakai ulama, mengaji ambil pada Quran hadis selalu. Ni tok guru dah ajar anak murid pergi kana. Ya Allah, benar tak benar lagu ni? Nampak tak? Ni alasan yang kita bawa datang. Kamu nak jawab lagu mana sini? Wa ila senyap lepas tu royak ke orang budak tu, ya orang tak ada buat kira gitu lagi ni. Alhamdulillah. Yalah dah tu hak kata mari tak Rasulullah kena dah tu. Tak ada hak lainnya. Allah, jangan dok kata kok orang benar bukan-bukan. Jangan. Nak kira ratik kenapa? Jangan dok kata kok orang benar bukan-bukan. Tak leh lagu tu. Kita tengok dalam Zadul Mustaqna juzuk 5, Syarhul Mumti' juzuk pertama, muka halaman yang kelima. Dan dalam kitab ni yang kita tengok dengan apa yang dibilangkan oleh alim ulama kita, ia kata wal mazhab ni ada 98 tepat semua. Ada berapa? Ada 98 tepat semua. Ni, hak ya tahu wal mazhab, mana mazhab Hanbali. Di mana kata tak pakai mazhab, tak pakai ulama, tak begitu, tak begini. Jangan buat gitulah. Nampak tu tak? Ni satu tepat. Tepat yang kedua, ni alasan. Juzuk yang pertama, muka 160. Dia kata wal mazhab fi ma al-muntaha, ma fil muntaha, li'anna al-mutaakhirin yarawna annahu idza ikhtalafa al-iqna' wal muntaha fal madhhab al-muntaha. Tengok. Dia kata dan mazhab hak nak jalan dalam fiqh aku nak jalan ni, dia duk mengajar pada anak murid dia lah ni. Hak duk mengaji di Mekah, di Madinah, di Mekah, di mana-mana hak ni. Lagu mana? Iaitu apa yang ada dalam kitab muntaha kitab dia.
Kita bisa tengok kedak tak muntahal iradat. Fiqh Hanbali dia kata kat orang. Zalim diri belakon. Kerana bahawasanya orang mutaakhirin beri pandangan kata bahawasanya apabila khilaf di antara kitab Muntaha dengan kitab Al-Iqna', kitab Iqna' ni fi fiqh Hanbali. Dalam fiqh Hanbali bagi Hajjawi juga yang meninggal pada tahun 968. Muntahal iradat tu bagi Ibnu Najjar Al-Hanbali Al-Misri yang meninggal pada tahun 972 Hijriah. Apabila ada khilaf di antara dua tu, suruh kita pakai hak dalam muntaha. Fal mazhab muntaha. Hak dalam mazhab tu pakai muntaha. Tu cara yang ngaji. Di mana kita duk royak kata mereka tak pakai mazhab, mereka ini duk royak kata orang tak pakai ulama dan sebagainya. Mung ya kan nak turut ulama mazhab ni turut syaitan tu iblis. Mananya katalah tu. Benarkah kita duk kecek lagu tu? Tak benar lagu tu. Nampak tu dah. Ni kita wi alasan dengan cara ringkas. Dengan cara apa? Dengan cara ringkas. Insya-Allah mari kita tengok sikit lagi. Dia kata atau ikut Quran hadis. Dia kata imam mazhab ikut siapa? Ikut syaitan ke ikut Quran hadis? Cuba jawab dia kata. Asal ni jawab dah tu. Imam mazhab ikut Quran dan ikut hadis. Nampak tu tak? Dan orang ngaji Madinah tadi tu ikut ulama, ikut Quran, ikut hadis, ikut mazhab, ikut Quran, ikut hadis. Lepas tu, orang hak dusta ni ikut dia. Orang hak dusta ni ikut dia. Ikut syaitan. Tak ada ikut hak lain. Nampak tak tu? Kita sendiri yang dusta di atas orang. Apakah kita tanya pula? Ulama mazhab ni ikut dia. Ikut syaitan, ikut iblis. Tak. Mereka tak ada ikut syaitan, ikut iblis, ikut Quran, ikut hadis. Dan orang mengaji Madinah sendiri pun ikut Quran, ikut hadis. Nampak tu tak? Tapi hak kita hak dusta ni ikut syaitan. Sebab apa? Syaitan itu kata inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ingat molek ayat tu. Yang ada gaduh nah, dia nak heret kita pergi kana sebab dusta-dusta ni sifat al-syaitan. Dusta sungguh. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, tapi syaitan kecek molek. Bahasa bengong bodoh ni tak kecek lagu tu. Syaitan. Nampak dia kecek molek halus tapi dia tunjuk dia dusta. Tu ialah. Hak ni kecek pun tak molek dah, dusta pula so lagi. Dua. Tak boleh buat lah tu nah. Tak boleh buat lagu tu. Rugilah kita buat lagu tu. Tak usah buat lah tu. Tak molek. Tak baik. Imam mazhab lebih faham Quran hadis kau kita lebih faham. Ni jadi sendiri dah ni. Mana kata iyalah imam mazhab lebih faham. Tak ada masalah dah. Sebab kita royak dah kata mereka itu lagu tu. Dia mau kata tak ada apa dalam kitab mereka. Mari tengok. Bukan nak kata kok mana dak nak kecek aku tu kok ni dak. Cuma nak royak kata mereka bukan lagu tu. Apa kita lagi kata ke dia? Kita buat apa kita lagi kata ke dia? Kita kena ke dak? Ustaz ni tak gitu. Cuma kita kata ke ustaz benda ustaz tak ada jadi lagu tu. Ustaz pasal kan no? Pasal nak marah. Apa orang lain? Tak ada hati. Sebab tu orang tua tani kata kok orang berasa tak ada perut. Apabila orang kata klik ada perut. Adakah hadis? Tak lewat lagu tu. Kata kau orang, seolah kata orang tak ada perasaan. Tapi apabila orang pukul balik, ada perasaan. Kok mana? Sebab apa boleh hadir? Sebab kesal pada ilmu kalam kerah perut tu. Nah, kesal ilmu kalam yang kerah perut, kesal ilmu kalam yang perangan tak molek. Sebab itulah nyeje paling dia habis. Tak say beriman kata Allah Ta'ala tertinggi di atas aras dengan zat dia. Tuhan paling muka dia kepada al-kubur. Mari orang tak ada masuk akal ni kata, belah dia nak panggil kita kuburiyun sebab kita mati taruh kubur. La hawla wala quwata illa billah. Nampak dah tu sebab Nabi suruh ziarah kubur. La ilaha illallah. Bukan maksud tu. Ya, mati pakat taruh kubur. Ya, Nabi suruh ziarah kubur. Kita pun buka kubur maklah, kubur bakit gapo orang pakat ziarah hari Jumaat, hari gapo hak luar. Ziarah tak ada masalah. Tapi al-kuburiyun bukan setara tu ya puja kubur. Mereka ini hak kita maksud. Lain-lain. Ya Allah, nampak tu dah. Ni nak ayat natijah tubik daripada apa ni? Tubik daripada hati yang tak ikhlas. Tubik daripada akal fikiran yang tak masuk. Tubik lah ni.
Nampak tu tak? Ni kita tak ada nak kata semualah. Kita kata kepada orang yang ada waktu baik benda dusta lah ni. Mari kita tengok. Dia mau kata, oi, puak ni tak ikut ulama ni. Tak ikut mazhab ni. Tak ada mazhab puak ni. Nah, tak ada mazhab kadah. Mari tengok alasan lah mana. Nampak tak? Tu dia. Lagi kita nak tengok habis sini insya-Allah ta'ala. Cuba tengok dalam kitab Majmu' Ar-Rasail wal Masail Al-Najdiyah. Pada juzuk yang ketiga muka 372, 373 dalam kitab kita. Ni muka kitab Rasail dan ini perkataan. Mari kita dengar. Saya nak baca. Dia kata wa yaqul Asy-Syaikh Abdul Latif fi mawdin akhar. Fi mawdi'in akhar. Fi mawdi'in akhar. Dan berkata Syekh Abdul Latif pada tempat yang lain. Syekh Abdul Latif ni salah satu daripada a'immatid dakwah yang duduk di Saudi, duduk di Hijaz, yang dia ni cucu bagi orang yang dia tak kenal je lah. Cucu lah. Hak kita ingat tu dia cucu daripada hak dia tak kenal Syekh Muhammad bin Wahab tu. Kita tak ada nak difak pada Syekh Muhammad bin Wahab dak. Tetapi kita nak ayat kata jangan kita pergi kata benda bukan-bukan. Kita benci kat orang, kita tak usah kata huduh dia. Tu Islam kita hajar kan? Kalau kita benci kat orang, kita buat nyanyai dia. Ni pelik orang kita. Orang kafir, kita boleh curi hak dia. Orang Islam tak boleh. Biar dah hajar. Nampak punah habis Islam. Nampak tu tak? Kita tak kena, kita kata dia, kita tuduh dia, kita maki dia, kita dusta di atas dia, buat angkara atas. Boleh tak tu? Boleh. Kalau orang kafir sekali pun, kalau orang fasik sekali pun, kalau dia akad tangan, ya Allah, dia mau ni zalim ke aku, kena. Jangan buat gitu. Hakian ma yad'u ilahi syekh. Dia dok hikayat, dok royak kata tok guru dia, tok dia ni Syekh Muhammad bin Wahab tu bawa lah mana. Ya tu Wahabi tak pakai ulama, Wahabi tak pakai mazhab. Mari tengok. Dia katalah mana. Dengar pada tuai kata. Ni dengar daripada orang lain saja nyanyi lagu ni. Tengok pada tuai kata. Lah mana? Masa tak ada ni tengok. Dia kata wa aqwaluhu fi usuluddin. Tengoklah kitab, tengoklah kitab. Mimma ajma'a alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada masalah usuluddin setengah daripada perkara yang ijma' di atasnya oleh ahli sunnati wal jamaah. Aku tak ahli sunnah wal jamaah. Demo nak buat tubik dia. Demo tak kuasa nak buat tubik sebab demo ahlul kalam. Demo ni ashabil hadis. Wa ammal fil furu' dengan molek kita orang awal tu, orang nak jadi biar dia lah, tak ada gapo tu. Nah, orang nak jadi biar dia. Adapun pada masalah furu' mana syariat ni, wal ahkam fa huwa hanbaliyul madhhab. Dia adalah mazhab Hanbali. La yujad lahu qaulun mukhalifun lima dhahaba ilaihi al-a'immatul arba'atu. Dia itu mazhab Hanbali, tidak didapati bagi Syekh itu pendapat yang menyalahi barang yang berjalan yang berpendapat kepadanya oleh tokoh imam pak. Ya engkau imam pak. Dia kata imam pak ni ikut setan, ikut iblis. Seperti ustaz ni kata. Tak. Ambil dana. Ada ilmu dah waktu baik mai kita. Dia mau muda ya. Jangan buat hujah lagu tu jadi Walid ibn Mughirah, tak boleh buat lah tu. Nabi Muhammad muda pun sungguh, tapi Muhammad tu bawa gapo tu? Alaihi salatu wassalam bawa gapo? Bawa risalah. Ni ada hukum muda tu. Wah ni. Nampak tu tak? Kemudian dia kata pada satu tempat lagi. Cuba kita tengok lagi kitab. Ni kitab satu kitab pula. Ad-Duraru Ats-Tsaniyah fi Ajwibatil An-Najdiyah. Kitabul Aqaid. Juzuk pertama muka 227. Katakan nak tengok. Dia kata, berkata Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ni anak dia sendiri, rakyat daripada ayah dia. Dengar dia lah kata. Baru adik, tak boleh dengar lah, aku tak benci dia. Benci buat apa? Sebab kena duk hasuk oleh as-sabaiyun wal kuburiyun. Dua kulung ni. Kenapa ada wal kuburiyun? Ada apa? Asy'ariyah hak molek tu, alal aini wal ra's, tak ada masalah. Kita boleh sayang walaupun kita bukan akidah dia, tapi dia hak molek, hak soleh, hak yang mempunyai ilmu yang berakhlak. Ada di kalangan mereka. Bukan tak ada. Kita ada kecek. Kita ada kecek hak mana ni? Dek kecek hak satu pihak yang tertentu. Bukan hak ni.
Nampak tu tak? Dia katakan mari kita tengok. Dia kata wa nahnu aidan, tengoklah kitab tu. Fil furu' pada masalah furu' ala madhhabil Imam Ahmad bin Hanbal. Pada furu' di atas mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Lepas tu Syekh kata lagi, wala nungkir, dan kami tak ingkar ala man qallada ahada a'immatil arba'ah, dan kami tak ingkar siapa pun dia taklid salah satu daripada tokoh imam empat. Mana kata tak akan mazhab? Mana kata mereka ini ingkar mazhab? Ni tuan mazhab. Hak dia mau panggil wahabi ni, dia kata. Sebab tu zaling duna ghairihim, lain pada ni tak ku. Li'adami dhabti mazhabil ghair, sebab tidak ada nakalan yang sampai sekarang kita duduk ni mazhab lain. Seperti dia Ar-Rafidah wa Zaidiyah wal Imamiyah wa nahwihim, hak tu ya tak aku lah. Tapi mazhab pak ya aku. Wala nuqirruhum zahiran ala syai' min madhahibihim al-fasidah, dan kami tak aku mazhab mereka. Bal nujbiruhum ala taqlidi ahadi a'immatil arba'ah, bahkan kami nak paksa pula. Dia kata nak paksa di atas suruh ikut salah satu daripada empat mazhab. Demo kata demo ni mazhab Syafi'i ikut mana, kunut pun tak baca. Kita baca, cuba bagi semaya di masjid kita subuh, kita baca. Tok guru ni Aziz demo tuduh kata gitu gini, ya baca kunut. Masalah kunut kita buka luah, kita tak pernah kecek masalah tu. Nampak? Orang tak saya baca, ya, ada dalil pasal tak saya baca. Hak nak baca, ya, boleh juga. Tapi nak orang tak baca, tak ada mazhab tu, bukan Syafi'i tu. Dalam tabaqat Syafi'i ada orang Syafi'i, tokoh besar tak baca kunut, ada. Dia Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Umar bin Muhammad Al-Karji, yang meninggal pada tahun berapa tu? 532. Syafi'iyah kibar, besar. Tokoh ulama Syafi'i, tapi tak baca kunut. Diterjemahkan di dalam kitab mana? Kitab Tabaqat, yang kitab mana terjemah pokok Syafi'iyah dalam tu. Dia tak baca. Dia tak keluar betul-betul pada dalam tu. Tak baca kunut kok mana? Masalah Allah. Tak boleh. Apa dah tu? Kena dok jadi dok lepurung, dok naung dia nak jadi ibu ayah kata. Bukan lagu tu. Nampak tu dah. Buka kepada umat masyarakat. Nak baca? Baca. Tak saya baca. Tak nak masalah. Kalau tak baca, bukan Syafi'i. Tak Syafi'i ikut mana? Ada Syafi'i tak baca. Nampak tu dah? Ya tak baca. Lepas tu orang tak asub, ada taklid atau tak gitu, tak gini. Hak tu hak bak orang tak asub, biar dia lah. Tapi nak ayat atas, ya tokoh ulama peterjemah dengan cara molek, tak ada celah apa. Tak baca. Lepas kita nak baca, baca. Tak asyik baca, saya baca. Baca hati, tak baca hati, hatu lebih dekat dengan sunnah Nabi. Sebagaimana katanya tokoh-tokoh ulama. Tak apa. Nampak tu tak? Ni enggak Allah. Nampak tu tak? Orang kecek tu jadi buka sikit kita ngaji. Ni tu kadang mari luar negara dah. Bawa kalah pe merah. Tak supang kaya, paras seluruh cak warna merah. Periksa tengok jatuh. Tak ambil nak tu. Tu dia, kita kena terbiah supaya halus gitu. Tu dia dak kita kena buka. Tapi lah duk dalam terbiah. Duk dalam bentuk ada guru, ada bergapo. Nah bentuk ke ada ilmu, ada bergapo. Duk dalam terbiah. Ya gitu cara. Nampak tu tak? Ni dia nak ayat kata apa yang dituduhi tu tak benar. Tak benar. Nampak tu tak? Tak benar. Lepas tu dia duk wari. Kita tak ada gapo nak wari apa. Tok guru, tok kenali salah seorang ulama Kelantan. Tahap dia mufti besar, ilmu dia kata zaman aku ni tahun 20 lah, dia kata siapa mengaku ilmu sebesetarah dengan Syekh Ahmad Fatani, orang tu sudah gila, tak boleh lagi nak berubat, dia kata. Kita tak ada pertikai di sini. Nampak dah tu, kita tak pertikaikan Tok Kenali ataupun Syekh Ahmad Fatani. Kita tak ada pertikai. Sebab kita tak mukadimah dusta di awal. Dia bukan masalah Tok Kenali ataupun Syekh Ahmad dah biar dah, bukan. Ya ulama kita. Ya orang alim kita. Okey, tak ada masalah situ. Tapi kita dusta apa benda orang tak ada kata. Kita dusta apa, dak gitu dah apa orang benda bukan-bukan. Kenapa? Salah siapa?
Bukan salah tok kenali, bukan salah. Nak ambil apa tok kenali duduk dengan kita sedangkan kita dusta di awal dah. Nak ambil apa Syekh Ahmad Fatani ni duduk dengan kita sedangkan kita dusta di awal dah. Syekh Ahmad ni terjemah di atas arash. Kita kata di ni tepat tak boleh hak baru ni. Ambil mana pula? Masalah belaka. Nampak je tak? Nak turut hak pasal ahli kalam tu habis. Turut. Masalah turutlah hak balik. Kan ni Rasulullah dah dapat tu sah. Dia mau tak ramal itu. Tak ramal lagu dalam 72. Hak ni satu je sikit je. Tu cara dia. Nak minoriti dengan majoriti nak beza tak boleh. Teruk lagu tu. Nampak je tak? Tidak berubah, tidak boleh berubat lagi. Tak boleh berubat sungguh. Kecik dusta di awal dah. Ya Allah. Pahal tak lagi. Itu baru Syekh Ahmad Fatani. Belum lagi Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan sebagainya. Tak ada mempertikai sikit pun. Tak ada kena ada pertikai gapo hak ni kita tak ada kena kecek mula. Kita Syafi'i mengaji kita apa nama Abi Syuja' naik kok Iqnu naik kok tu naik kok ni. Gi siapa? Siapa ke Imam Nawawi, siapa atas nu lagi kata gilah. Syafi'i gi. Hak Hambali tapi jangan dak tuduh orang. Jadi kata kok orang benda bukan. Tu ya nak ingat sini. Ingatlah kalau dengar kata-kata kita kena ikut Quran dan hadis, jangan ikut ulama. Kata-kata itu tidak dari kata-kata itu daripada orang Yahudi hendak menghancurkan agama apa? Agama Islam. Tu. Nampak ulama kita tak akan faham. Tu. Salah katakan no. Salah kata dia ada wayak kepada masyarakat kata, kalau kita dengar orang seru klik pada Alkitab wa Sunnah, jaga-jagalah dia kata. Hak tu makna kata orang pesing kata nak menghancurkan tu. Orang seru klik pada Alkitab wa Sunnah tu bifahmiman dengan pahamnya siapa? Bifahmiman dengan pahamnya siapa? Pahamnya fak tokoh-tokoh ulama-ulama di kalangan ulama salah nu lagi dan orang duk sebatas share dengan dia. Tu cara. Bukan mana pakai Quran dan hadis betul-betul gitu kita lagi bubuh. Pakai Quran hadis metah dan sebagainya. Kita lagi bubuh bukan orang lain. Tu cara yang kita nak faham. Ini panggil tipu daya belaka ni. Orang hak ikut ulama dengan tidak ada alasan pada Alkitab dan Sunnah. Hak turut jalan ni orang Yahudi dan sebagainya. Kok tu. Tu cara dia. Dia kata kena ikut mazhab. Dia kata tidak kena ikut mazhab. Terus kita ikut Quran dan hadis. Soalan pertama hendak jawab dia kata. Sekarang ni kita duk dakwah hendak ikut hadis. Ustaz sekarang dia kata nampak nak ikut tak mau tanpa tak nak ikut mazhab. Hendak kita ikut hadis. Teruslah. Adakah mereka itu lebih reti lebih faham hadis ataupun Imam Bukhari? Tengok. Ataupun apa? Ataupun Imam Al-Bukhari. Soalan mudah dia kata. Orang hak duk dakwah atau suruh turut Quran, turut hadis ataupun turut hadis ni, dia dengan Imam Bukhari ni mana alim, mana lebih faham masalah nak turut hadis. Dia buat soalan. Tu soalan mudah dia kata. Adakah mereka itu lebih adanya ilmu hadis ataupun Imam Bukhari? Cuba jawab. Cuba jawab dia kata. Dia kata Imam Bukhari ni, kenapa Imam Bukhari itu ikut mazhab Syafi'i ni? Tak faham belakon. Mananya Imam Bukhari ikut mazhab Syafi'i? Mana bukti ya? Imam Bukhari salah satu daripada mujtahid yang ada mazhab yang suku. Siapa orang ngaji tahu gitu belaka. Bahkan diterjemah bab Al-Imam Bukhari itu tu ada beberapa perkara yang mukhalafah dengan mazhab Syafi'i. Nampak ada tu? Usul hak mazhab Syafi'i. Ya mujtahid yang nak ikut apa orang lain, ya mujtahid juga. Dinaskan oleh beberapa tokoh ulama kata Bukhari ni adalah mujtahid juga. Alim tokoh juga dalam masalah faham dan sebagainya. Tak betul dok riwayat kata Bukhari ni mazhab Syafi'i ambil dana. Taklid tak payah li. Tak payah limse ni. Taklid hak tu, taklid belaka. Kajilah kata. Gapo-gapo nampak je tak? Sebab itulah dalam Bukhari tu ya syarah tu pak mazhab sebab dia tu mujtahid. Ada syarah Bukhari hak mazhab Hanafi, ada syarah Bukhari hak mazhab Maliki, ada syarah Bukhari hak mazhab Syafi'i, ada syarah Bukhari hak mazhab Hambali. Ada hak syarah Bukhari di atas mazhab ahli hadis. Tu cara dia. Dah gitu. Ni nampak kita kena guna otak sikit. Kena guna otak, kena kaji apa yang kata tadi tu. Supaya kita itu tak jadi serabut dengan apa yang mereka itu bawa data di sini.
Tak maaf lah. Minta maaf lah dia kata. Tidak gila lagi lah dia kata. Tengok je guna. Tak gila lagi lah dia kata. Kalau kata tengok je guna. Kalau pihak lagu ni tak gila lagi. Duk khitak pada orang ada depan tu. Ya Allah. Ni adalah salah belakang ni. Cara-cara dia. Tak betul lah. Tak betul. Benda hak kita duk rayak semua ni. Benda tak benar. Apa yang dikatakan oleh seorang lelaki ni tak benar. Tak benar dengan wakil hak orang duk mengaji belajar. Tak benar dengan wakil hak orang duk syarah, duk gapo kepada umat manusia. Tak benar. Sebab itulah kita tak boleh nak percaya perkara-perkara dia. Kenapa? Kerana tidak ada bukti, tidak adanya keterangan daripada perkara-perkara yang dia bercakap. Sekadar dia bercakap tubik daripada benda hak dia berasa nak marah sahaja. Baik, itulah sedikit daripada perkara yang kita boleh bawa data di sini supaya nak tolak dengan secara sekaligus, tak ada masalah. Nampak tu tak? Tak ada masalah. Bahkan apa yang kita bawa data di sini adalah perkara yang boleh kita buat mikir sendiri. Apa yang baik kita ambil. Apa yang rasa tak baik kita letak. Itulah cara yang kita bawa mari semenjak dulu dan dasar kita lagu itulah. Pada akhir ni marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Tuhan jagakan kita daripada fitnah semasa, daripada pendakwah-pendakwah yang suka dusta dan buat angkara dengan tidak ada keterangan daripada Allah Ta'ala dan Rasul, daripada ilmu pengetahuan yang benar. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.